بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita melihat sambungan daripada kisah Nabi Yusuf dalam surah Yusuf halaman 240 dan kita bersyukur kepada Allah SWT pada hari ini kita terus membaca, kita ditemani Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul. Hari-hari ditemani oleh Ustaz Faz. Masya-Allah, alhamdulillah bahagia. Terasa bahagia juga Ustaz kerana ada Quran ya, bukan kerana orangnya, kerana ada Qurannya masya-Allah. Dan inilah yang menemankan Nabi Yusuf di dalam penjara kerana yang menemankannya adalah Allah, yang menemankannya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Panduan rahmat inilah yang kita ingin sama-sama semak. Itulah yang kita baca sebentar tadi ya, Ustaz baca tadi Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang. Pemurahnya itu kepada seluruh makhluk ya, penyayang ini Ar-Rahim itu sahaja melibatkan kepada rahmat Allah sampai di akhirat nanti yang kita perlukan sangat kerana amal kita ini tidaklah banyak mana kalau dibandingkan dengan rezeki yang Allah telah berikan kepada kita. Banyak sangat mata dan juga satu nikmat yang kita dapat Ustaz ialah ada TV, ada telefon bimbit untuk mengikuti My Quran Time. Tambah sekarang pula ada juru translator tu subhanallah. Ya. Yang bersama menyampaikan al-Quran. Bersamakan mesej yang ada ini kan. Jadi kita doakan kepada rakan-rakan kita ya yang tidak boleh mendengar tetapi kali ini boleh melihat kepada begini Ustaz ya. Okey tapi saya tahu satu Ustaz. Yang satu. Oh gitu, apa tu Ustaz? Thank you. Betul tak tahu rasanya betul tu. Okey, masya-Allah. Jadi kita sama-sama kita ingin lihat apakah ringkasan kepada halaman 240. Iaitu daripada ayat yang ke-38 kita akan melihat kepada kisah Nabi Yusuf di dalam penjara dan dakwahnya menuju agama yang benar. Ini kita akan baca daripada ayat 38 hingga ayat 40 dan kemudian pada ayat 41, 42 takwil Nabi Yusuf tentang mimpi kedua temannya di dalam penjara dan wasiatnya kepada temannya yang selamat yang akan keluar daripada penjara tersebut. Pada ayat 43 takwil Nabi Yusuf tentang mimpi raja ya, ataupun raja bercakap tentang mimpinya. Ini adalah mimpi yang keempat ya. Mimpi pertama mimpi Nabi Yusuf, mimpi kedua, ketiga daripada dua orang ahli penjara dan ada mimpi keempat yang tertera dalam surah Yusuf yang ingin kita sama-sama belajar. Jadi mari sama-sama kita mulakan dahulu dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Moga-moga Allah menambahkan ilmu kita yang mendekatkan diri kita kepada Allah ketika lockdown ini, ketika kita masih lagi PKP, sebagaimana Nabi Yusuf ditahan lockdown di dalam penjara Ustaz. Betul Ustaz. Kita akan baca daripada ayat 38 hingga ayat 41 dahulu. Silakan. Okey, baik. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kita berada di dalam surah Yusuf ini, satu surah yang dinanti-nantikan Ustaz. Betul Ustaz. Surah yang syarat dengan peristiwa kisah sebuah keluarga Ustaz. Peranan ataupun kehebatan seorang ayah, seorang anak, adik-beradiknya subhanallah diceritakan dalam surah ini. Jadi sangat-sangat menarik dan hari ini kita berada di halaman yang ke-240
dan kita berada di dua halaman yang terakhir juzuk yang ke-12 Ustaz. Ya, betul. Mencabar juga sebenarnya. Mencabar juga. Jadi kita nak baca permulaan ini ayat yang ke-38 sehingga 41 Ustaz. 41 Dan saya sepintas lalu tadi Ustaz ada melihat sedikit terjemahan dekat sebelah ni. Ada disebutkan tentang pernah dilupakan, terlupa nak beritahu tentang pilihan Nabi Yusuf. Jadi menyebabkan dia masih di lockdown ataupun masih di dalam penjara. Jadi sekejap lagi boleh kita akan semak apa isinya tu. Isinya Insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mari kita baca dulu sahabat-sahabat Al-Quran. Halaman yang ke-240 bermula ayat 38 sehingga 41. Kita cuba bacaan murattal bayati insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واتبعت ملة آبائي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تجيبوا أستاذ؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون
ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa amma al-akhar fayuslab fatakulu at-tayru min ra'sihi قضي الأمر الذي فيه تستفتيان صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 38 hingga 41. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Tarmizi Ustaz ya. Macam mana membacanya Ustaz ya? Okey. Betul tak? Okey, cuma jadi agak panjang. Dan surah Yusuf ni memang antara surah yang mencabar Ustaz. Mencabar, ya. Mencabar dari segi bacaannya, kisahnya pastilah pengajaran syarat yang penuh. Tapi maksudnya saya tu ada segi bacaan tu memang kena hati-hati sikit. Hati-hati. Ya, pasal dia sebenarnya surah Makkiyah tetapi panjang-panjangnya macam surah Madaniyah. Betul. Ya, panjang dan ia berkaitan dengan cerita ya. Jadi bila panjang itu setiap perkataan itu mempunyai maksud yang macam-macam ya. Jadi kalau kita tengok memang menarik Ustaz ya. Ada kalimah-kalimah yang kita jarang bertemu. Betul. Nanti kita akan sama-sama bincang Ustaz ya. Baik. Jadi di dalam ayat 38 dan aku mengikuti agama nenek moyangku Ibrahim, Ishak dan Yaqub. Ini adalah sambungan daripada kisah semalam bila Nabi Yusuf diikuti ataupun dijumpai oleh dua orang teman penjaranya dan mereka bertanya tentang mimpi mereka ya, mimpi kedua dan ketiga dalam kisah ataupun dalam surah Yusuf ini. Maka Nabi Yusuf menggunakan peluang itu untuk menceritakan dahulu apakah yang penting sebelum beliau memberikan bantuan menafsirkan mimpi yang ada. Kata Nabi Yusuf, wattaba'tu, dan aku telah pun ya, mengikuti jalan agama abai, iaitu nenek moyangku. Yang pertama ialah Ibrahim, Ishak dan juga ayahnya bernama Yaqub. Tapi dia tak beritahulah nama itu adalah ayah dia. Ya, dia beritahu Ibrahim, Ishak, Yaqub. Pasal kalau dia beritahu Yaqub, aku ikut jalan agama Yaqub Nabi dan itu ayah aku tu. Dia nak menceritakan aku ni hebat ni. Tak. Nabi Yusuf bukan nak menyatakan beliau daripada ayah yang hebat ataupun atuk yang hebat ataupun keturunan yang hebat, tapi nak memberi fokus kepada apa? Kepada apakah millah, agama, jalan hidup yang dibawakan, dan diberikan susunannya itu bermula dengan Ibrahim dahulu berbanding dengan Yaqub. Yaqub tu ayah dia kan. Biasanya orang cakap saya ayah saya Datuk ABC contohnya kan. Tetapi beliau tidak fokus pada itu. Beliau fokuskan kepada Nabi Ibrahim dahulu, baru Ishak, baru Yaqub. Kerana apa? Kerana yang dipentingkan adalah jalan hidup, agama, dan sumber agama ni bukan daripada Nabi Yaqub. Sumbernya itu kembali balik kepada Nabi Ibrahim. Jadi susunan Nabi Yusuf bercakap ini, kalau kita perasan awal surah Yusuf Ustaz ya, cara Nabi Yusuf ketika kecil dahulu bercakap dengan ayahnya Yaqub, susunan dia itu telah diperhatikan oleh ayahnya dan dikata kamu ni ada kemahiran takwilul ahadis ya. Takwilul ahadis ini sebagaimana kita dah belajar, takwil, kemudian ta'bir dan juga memberi fatwa ya, tastaftian ya. Jadi apa bezanya, iaitu takwil ini kita menyelesaikan sesuatu yang keliru. Kalau katakan tastaftian ataupun istifta, memberi fatwa, kalau perkara itu kompleks, sukar, rumit ya. Dan kalau katakan takbir, itu memang fokus hanya kepada mimpi Ustaz ya. Jadi bila dinyatakan bahawa wattaba'tu millata abai Ibrahim, susunan ini sendiri menyatakan bahawa sebenarnya Nabi Yusuf memang ada kemahiran takwilul ahadis. Ahadis ini bukan sekadar mimpi tetapi percakapan. Dia boleh tengok orang dan dia boleh beritahu percakapan dengan cara yang amat teratur. Itulah potensi yang ada pada Nabi Yusuf yang dikenal pasti oleh ayahnya bernama Yaqub. Maka lana an nusyrika billahi min syai', tidaklah layak ya untuk kami, untuk kita ini semua untuk mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi diberikan highlight kepada orang-orang yang ada ini dalam bentuk penceritaan ya. Tak sepatutnya kita ni mensyirikkan Allah. Zalika min fadlillahi alaina ya, inilah
ya, inilah kurniaan Allah kepada kami dan juga wa 'alan nas. Bila dia cakap alaina tu, kami tu nak ceritakan bahawa kami itu nabi-nabi, ya. Jadi dia nak beritahu bahawa dia ni ada keturunan sebenarnya. Dia sambil begitu saja dia sampaikan wa 'alan nas, dan kepada kebanyakan manusia. Apakah yang diberikan kepada nabi? Nabi diberikan mukjizat, diberikan wahyu. Kepada seluruh manusia kita diberikan deria, kita diberikan rezeki, Allah berikan kita macam-macam Ustaz ya, matahari, bulan, apa sebagainya, untuk kita mendapat fadal daripada Allah, iaitu apakah kurniaannya? Jalan hidup yang lurus, ya, dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi hakikatnya walakinna aktharan nasi la yashkurun, ramai manusia yang tidak bersyukur. Buktinya apa Ustaz? Sekarang ini kita ada berapa bilion dalam dunia yang tahu yang nak berada dalam agama Islam hanya sekitar 1.5 1.6 bilion. Dan daripada 1.6 bilion itu pun berapa sahaja yang sebenarnya yang nak sembahyang, nak bersyukur dengan apa yang Allah berikan, iaitu tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perbincangan tentang tidak syirik ini penting kerana Nabi Yusuf tahu bahawa sebenarnya akar kepada masalah dalam masyarakat, ya, dan juga dalam penjara ialah apabila mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu rootnya, akarnya, dan ia perlu dibersihkan kerana Nabi Yusuf tahu bahawa beliau tidak bersalah, ya, cuma kerana ada orang yang mensyirikkan Allah di luar, maka mereka sanggup untuk berkomplot untuk menjarakan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Nabi Yusuf dah cakap tentang Allah, tentang jangan syirikkan Allah. Kemudian dia terus bercakap kepada dua orang sahabat dia, ya sahibai sijin, ya, wahai dua penghuni yang disayangi, ya, ataupun dua penghuni penjara, ya. Dia tak panggil ya mujriman, wahai penderhaka, kan, ataupun wahai pesalah, tak ada. Wahai sahabat penghuni penjara yang kusayangi, kan, yang aku hormati. Ini adalah satu gaya bahasa yang menarik Ustaz ya. Walaupun dalam keadaan lockdown, kena lock di dalam penjara, Nabi Yusuf menggunakan perkataan yang baik. Subhanallah. Poinnya pada kita zaman sekarang ni di dalam rumah, walaupun kita mungkin terperangkap Ustaz ya, ataupun diletakkan dalam rumah, jangan pula kita marah-marah dalam rumah. Kerana apa? Kerana bila marah-marah dia tak konsisten dengan yashkurun. Kan perkataan ujung tadi yashkurun, ramai manusia dia tidak bersyukur. Dia pada waktu dia kena berada dekat lockdown ini, dia rasa macam saya tak boleh pergi jalan Langkawi, saya tak boleh naik kapal terbang, saya tak boleh. Tapi ada orang boleh juga. Kan? Nak menunjukkan apa? Bahawa sebenarnya kita fokus dulu pada apa yang ada berbanding dengan apa yang tak ada. Masih ada air, ya, masih ada elektrik, sebahagian tempat masih ada internet. Jadi kita jangan fokus kepada apa yang tidak ada. Jadi ya sahibai sijin, ya, Nabi Yusuf menghargai kepada dua orang sahabatnya ini, arbabum mutafarriqun, ya, apakah tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu lebih baik ataupun Allah yang wahidul qahar. Jadi terus saja tadi cerita terus dia bercakap direct kepada sahabatnya tadi. Jadi bila cakap tentang arbabum mutafarriqun ini, sebenarnya Ustaz ya, dia dalam bentuk mutafarriqun ini ialah bukan muannas, dalam muzakkar, ya. Apa maksudnya? Bila digunakan dalam bentuk maskulin, ia menunjukkan bahawa arbabun itu bukan semestinya tuhan-tuhan itu dalam bentuk yang mati. Arbabun itu dalam bentuk makhluk yang hidup, iaitu apa? Manusia. Pada waktu itu sebenarnya mereka ada yang mengambil kepada manusia sebagai tuhan. Sebagai tuhan. Pasal ini adalah dalam kerajaan, ya. Maksudnya pemimpin pada waktu, raja pada waktu itu, mereka disembah, ya, satu dari segi ritual, tetapi lebih daripada itu dari segi idea, dari segi penghakiman, mereka meletakkan pemerintah itu sebagai tuhan. Jadi Nabi Yusuf mempersoalkan, adakah kalau kamu ambil tuhan di kalangan manusia itu lebih baik daripada Allah yang sebenarnya lagi esa dan juga maha perkasa. Jadi Nabi Yusuf menggunakan peluang itu, belum cerita lagi Ustaz ya, tapi poinnya Nabi Yusuf dah beritahu semalam kita baca, iaitu apa? Sebelum makanan sampai dia akan beritahu jawapan.
dia tak akan ceramah sampai 3-4 jam. Dia akan ikut masa. Okey, timingnya begini, kamu akan puas hati tapi dengar dulu aku cakap, ya. Jadi sambung lagi. Okey, sedikit lagi. Yes, pada ayat yang ke-40 itu, kalau boleh kita tengok, mata'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Masih lagi Nabi Yusuf memberi komentar bahawa apa yang kamu sembah itu, yang nama yang kamu beri itu, sebenarnya engkau yang bagikan. Tidak ada hujah pun, ya, tidak ada hujah, sultan, kebenaran. Inil hukmu illa lillah, keputusan adalah milik Allah. Amara alla ta'budu illa iyyah, dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain daripadanya. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tadi la yashkurun, sekarang ini la ya'lamun. Manusia tidak tahu apakah hakikatnya, pasal apa? Bukan berasaskan hujah yang nyata, mereka buat-buat sahaja. Dan ini disampaikan lebih kurang ceramah sikit tapi pendek je, Ustaz. Ya, di dalam penjara. Kemudian barulah Nabi Yusuf beritahu jawapan. Ayat 41 tersebut. Jadi apakah yang Nabi Yusuf beritahu jawapannya? Kita akan lihat pada bahagian kedua nanti, Ustaz, ya. Dia cerita bersambung, episod akan seterusnya. Tapi kita tengok dahulu perkataan pilihan kita pada kali ini. Iaitu perkataan kita ialah salaba, ya, menyalib, ya, iaitu 8 kali disebut di dalam Al-Quran, dan inilah yang kita akan jumpa pada ayat 41. Jawapan Nabi Yusuf mentafsirkan kepada dua orang pemuda yang bertanya soalan. Jadi dia bagi setengah ceramah, setengah lagi jawapan. Ini strategi dalam dakwah yang perlu diambil perhatian. Jangan panjang sangat. Betul. Tapi jangan sampai tak cakap apa-apa. Kan? Orang yang minta bantuan kita bagi saja, tapi kita tidak membawakan orang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana Nabi Yusuf bercakap kepada mereka, apa tafsirannya? Kita berehat sebentar, kembali semula dalam Al-Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bertemu kembali sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita berada di halaman yang ke-240 surah Yusuf, surah yang sangat-sangat menarik, dan seperti kata Ustaz Fazrul tadi, surah Yusuf ini panjang-panjang, Ustaz. Panjang-panjang ayat dia, Ustaz. Dan tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran sebenarnya kalau kita perhatikan pun ayat yang ke-40, subhanallah, banyak sekali terdapat mat dia. Illa asma'a sammaitumuha wa aba. Masya-Allah. Kalau sampai dekat jim tu, waqaf jim sultan itu ada lebih kurang dalam 20 harakat, Ustaz. Untuk mat saja. Untuk mat. Belum masuk lagi ikhfa hakiki, wajibal gunnah, idgham ma'al gunnah. Allahu akbar. Jadi betapa mustahak dan penting juga kita mengetahui sedikit sebanyak tentang bacaan kita dari segi tajwid dan sebagainya. Dan itulah yang saya nak relate sikit dengan perkongsian tajwid kita pada hari ini, iaitu tentang mat. Tentang mat, kita dah masuk ke bahagian mat. Dan ayat-ayat yang kita baca tadi panjang, ada mat nama macam-macam. Ada mat asli, ada mat jaiz, ada mat wajib, mat rempit je tak ada. Jadi tuan-tuan dan puan kena kenal pasti supaya kadar bacaan kita ataupun bacaan kita selamat. Mari kita tengok apakah pengertian tentang mat ini. Hukum mat iaitulah harakat dalam bacaan hukum mat. Harakat dia berapa harakat? Bukan rakaat, ya, kena hati-hati jangan tertukar pula harakat. Cara membaca hukum mat bergantung kepada kadar harakat yang ditetapkan bermula daripada 2 harakat hingga 6 harakat. Sama ada 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat.
Manakala satu harakat dikategorikan dalam bacaan tidak panjang, maksudnya satu harakat tu tidak dikira mat lah kan. Jadi dan kita lihat juga daripada 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat kita kenal pasti. Dan harakat dalam bacaan mat ni juga bacaan dia bacaan panjang adalah bermula daripada 2 hingga 6 harakat. Bacaan panjang itu kita kira itu daripada 2 hingga 6 harakat. Dan kiraan tu mestilah bergantung kepada tahap kelajuan bacaan kita. Tahap tu mestilah bergantung kepada tahap kelajuan kita. Jadi kalau kita baca laju, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita baca cepat, kita baca laju, maka kita kira tu cepat sikitlah. Ustazah, kalau kita baca lambat, kita jangan kira cepat. Jadi tak cira. Tak cira. Kalau kita berjalan atau baca laju, kita kira laju sikit. Jadi dikongsi juga oleh para ulama tajwid, ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, bagaimana cara untuk daripada awal tak tahu macam mana cara. Tapi di akhir-akhir ada guru-guru kita, ulama-ulama tajwid yang ajarkan kepada kita cara untuk mengira. Ada setengah antaranya daripada buka kepada tutup, 1 2 3 4 5, ataupun daripada 5 tutup pada buka, 1 2 3 4 5 kan. Jadi dalam bacaan panjang kita tu dia mula daripada 2 harakat, sama ada 2 atau 4 atau 6, ataupun kiraan mat itu mesti mengikut kadar bacaan kita. Kalau baca mujawad, Ustaz, mujawad yang macam musabaqah tu kan, yang lambatlah. Biasanya Ustaz Fazrul akan minta pasak ataupun ulang Ustaz. Jadi biasanya bacaan itu kita akan baca secara mujawad, jadi kita kira lama sikitlah. Kira lambat. Lambat sikit. Tapi kalau baca laju macam Imam Tarawih ke apa, kita kira cepatlah. Itu secara asasnya. Kita akan bertemu nanti contoh yang lebih lanjut tentang mat ini, insya-Allah taala. Insya-Allah ya. Jadi itu adalah hukum mat yang sudah pun kita berkenalan. Sebelum ini dan hari ini dah masuk dah. Betul, ya, kita nak teruskan lagi. Kalau sebelum ni kita belajar tentang alif lam syamsiah, ya, dan juga qamariyah, mat ini pun perlu difahami. Betul. Kerana ia lebih kalau dah faham nak kena susun pula nafas kita, Ustaz ya. Pasal kalau tidak nanti itu yang sampai samaitumu ha-nya tu hilang kan. Lepas tu ulang balik orang tahu dah ini tak plan ya, tak plan nafas. Itu nafas panjang nafas insya-Allah. Saya nantikan insya-Allah ya. Baik. Jadi kita ingin teruskan kepada ayat 42 tapi ayat 41 sekali lagi ya. Nabi Yusuf sebenarnya menyeru kepada kawannya dengan panggilan yang mulia. Ini yang kita belajar dalam kehidupan kita ini ketika ada masalah cabaran lockdown, PKP dan sebagainya, kita perlu gunakan bahasa-bahasa yang mulia. Ya sahibai sijn. Sekali lagi Nabi Yusuf ya memanggil rakannya, amma ini dah beri jawapan dah ni. Amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Ya, apa maksudnya? Iaitu salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya, manakala yang seorang lagi akan disalib, lalu burung akan memakan sebahagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan. Pendek je jawapan dia. Yang tadi tu panjang sikit ya, tapi panjangnya pun sebelum makanan sampai. Misalnya, jadi maksudnya dia tidak berjela, dia tak mengganggu timing yang telah diberikan. Ini antara disiplin yang kita belajar daripada Nabi Yusuf ketika berbicara. Jadi katanya dua orang ini, seorang dia beritahu dulu yang baik dulu. Yang baik itu apa? Kamu nanti akan beri minum kepada tuan kamu. Ya, maksudnya apa? Kamu ni akan lepaslah. Ya, nak bagi tuan mestilah kena keluar penjara dulu kan. Mana boleh bagi dalam penjara. Satu. Wa ammal akhar, yang satu lagi akan disalib. Ya, kepalanya nanti akan dimakan oleh burung. Maksudnya orang ini akan habis. Ya, digantung ataupun disalib mati ya. Qudiyal amr, dan perkara ini confirm telah diputuskan. Alladhi fihi tastaftiyan, bertemu kita dengan perkataan tastaftiyan. Ini maksudnya sesuatu yang kompleks. Macam mana nak tahu dia ni akan lepas ke tak lepas ke? Maka ini jawapan daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi kaedah Nabi Yusuf menyusun yang baik dulu dengan yang buruk itu. Ikut yang baik dulu yang buruk, pasal kalau beritahu yang buruk memang yang buruk tu tak nak dengar yang baik, betul kan. Tapi bila beritahu yang buruk yang baik dulu, jadi yang baik tu saya stay dululah nak dengar. Yang seorang lagi ingatkan dia dapat yang baik juga, rupanya dia akan disalib selepas ini. Jadi orang yang mendengar yang dia akan keluar ini, dia tunggu, dia sambung lagi bercakap dengan Nabi Yusuf. Apakah yang beliau nyatakan?
ayat 42, kita baca sampai ayat 43. Sila Ustaz. Semakin menarik nampaknya ni tuan-tuan dan puan-puan, makin menarik. Satu persatu dikongsikan dengan kita. Kita sambung terus Ustaz. Ya. Kita sambung tu lagi 2 ayat ni supaya sebab dah dengar yang baik ni, Ya. jadi penonton-penonton Nak tahu apa yang berlaku. berlaku. Okey, kita teruskan tuan-tuan dan puan-puan. Sahabat Al-Quran, kita baca ayat 42 dan 43. Kita cuba murattal Hijaz sebentar insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah 2 ayat daripada surah Yusuf pada ayat 42 dan 43. Dan apakah yang berlaku selepas itu Ustaz ya, bila dah ditelaskan siapa yang akan keluar, betul, siapa yang akan Masya-Allah disalib. Betul. Maka yang mendapat khabar itu, yang seorang itu bercakap ya, waqalil ladzina zanna annahu naj, iaitu yang yakin dia akan keluar selamat dan akan keluar memberi minuman kepada tuannya, maka berkatalah ya, dan dia Nabi Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah perihal kepada tuanmu ya, iaitu istilahnya uzkurni inda rabbik. Nabi Yusuf ya, ketika itu dia dah tahu dah seorang ni dia akan keluar. Jadi dia beritahu nanti beritahu pasal aku ya, itu Nabi Yusuf menyatakan. Perbincangan ulama tentang perkara ini, boleh ke kita minta tolong orang ya dalam kepayahan, katanya boleh. Kalau ada yang kata bendera putih ke Ustaz ya, adakah boleh minta tolong orang ataupun doa sahaja kepada Allah, jangan minta tolong orang? Sebenarnya dalam ayat ini menceritakan uzkurni inda rabbik, Nabi Yusuf minta tolong. Silakan, tafadhal. Silakan ya, boleh minta tolong sesama manusia. Bukan maksudnya Nabi Yusuf tak percaya pada Allah. Betul. Ya, Nabi Yusuf berdoa, memang tadi cerita pasal Allah, tidak syirikkan Allah. Tetapi jangan sampailah ada orang kata kita doa je pada Allah, tak payah kita nak minta tolong manusia. Betul. Apa sebagainya, ambil vaksin ke, betul, tak payah pergi tu minta tolong. Perkara usaha adalah tugas Subhanallah sebagai seorang manusia ya. Jadi di sini Nabi Yusuf meminta pertolongan, maksudnya tolong ingatkan aku ketika jumpa tuanmu. Jadi yang si pemuda ini, dia Nabi Yusuf bukan tahu dia akan pergi pada tuan mana. Betul. Tapi kalau kita tengok pada kisah yang wanita-wanita itu kan, bila dipanggil oleh isteri Al-Aziz, ramai wanita isteri kepada pemimpin-pemimpin. Jadi maksudnya kemungkinan besar dia akan pergi beri minuman pada pemimpin. Isterinya itu pernah ikut program yang sampai terpotong, yang terluka tersebut. Jadi Nabi Yusuf nampak perkara tersebut, harapnya nanti bolehlah mereka bincang-bincang dan akhirnya boleh lepaslah ya.
Tetapi apa yang berlaku ialah Allah menyatakan fa ansahu syaitan dzikra rabbih, ya, iaitu syaitan tapi dia dilupakan oleh syaitan. Ada dua maksud dekat sini. Satu ialah pemuda ini bila dia keluar daripada penjara, dia terlupa nak beritahu pasal Nabi Yusuf ini, yang kata tolong ingatkan aku kat tuan kau nanti, mana tahu boleh keluar nanti kan. Dia terlupa. Satu. Tapi yang keduanya, pendapat ulama juga berkaitan dengan pemuda ini terlupa kepada dakwah yang dibawakan oleh Nabi Yusuf kepada beliau. Dia terlupa. Maksudnya dia dah selamat, dia terlupa sebenarnya dia kenalah kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadi orang yang kufur ataupun tidak beriman. Ada dua maksud kat situ. Tetapi apa yang kesan daripada perkara tersebut, ya, kesan daripada perkara tersebut mungkin pendapat pertama lebih kuat, iaitu dia terlupa beritahu pada bos dia. Falabitha fi sijni bid'a sinin, iaitu Nabi Yusuf duduk dalam penjara tersebut beberapa tahun. Bid'ah itu maksudnya ialah kurang daripada 10. Maksudnya kurang 10 tahun Nabi Yusuf kena duduk lagi dalam penjara tersebut. Nak ceritanya ialah sebenarnya Allah boleh menyelamatkan Nabi Yusuf, kan? Boleh saja orang tu ingat beritahu pada bos dia, akhirnya jomlah kita bebaskan dia. Tetapi qadar Allah, ya, ada sesuatu yang sedang tersembunyi. Apakah pelajaran untuk kita, Ustaz, ya? Dalam keadaan lockdown, sampai bila kita lockdown, Ustaz? Allahu akbar. Tak tahu. Bid'ah sini ataupun bid'ah ashhur, kita tak tahu. Allah. Tetapi di sebalik semua perkara itu adalah tarbiyah daripada Allah untuk Nabi Yusuf. Betul, tarbiyah daripada Allah untuk kita. Kita dapat juz yang ke-12 nak masuk juz 13, Ustaz. Kan? Rasa-rasanya, Ustaz, ya, ada banyak orang yang mesej kepada saya, dia kata kalau rasanya PKP ni tak ada, kan, tak tahulah dia masih lagi ikut My Quran Time ke tidak. Jadi nak cakap bersyukur ke tak bersyukur kalau Allah sambung lagi, susah nak jawab. Bukan kata yang tag Ustaz tu. Ya. Saya sendiri pun sama kan? Sama. Rezeki ni, Ustaz. Anugerah ni, subhanallah. Ya, jadi hadiah. Inilah hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara Allah susun kepada Nabi Yusuf, cara Allah susun kepada kita ini memang amazing, sebenarnya. Subhanallah, ini yang kita boleh belajar. Dan bila kita baca surah Yusuf ni, kita pun akan rasa macam diri saya masuk dalam surah ini. Ia bukan sekadar Nabi Yusuf, ia adalah hidayah yang Allah ingin bawakan kepada Nabi Muhammad, agar Nabi ketika sedih, ketika ditekan, Nabi melihat Nabi Yusuf ini beberapa tahun, ya, tertahan di penjara. Nabi Muhammad tertahan di Mekah, kena macam-macam, ya, tetapi selepas itu bersedia untuk naik pangkat. Yang itu kita akan sambung lagi. Tapi macam mana proses naik pangkat itu dalam masa yang sama, ya, waqalal malik, ya, pada ayat yang ke-43. Dia mungkin panjang sikit, Ustaz, tapi nak minta Ustaz baca juga sekali lagi pasal ini mimpi keempat. Ya, salam. Mimpi keempat, dan inilah proses yang Allah siapkan untuk siapa? Nabi Yusuf, untuk bertemu kembali keluarganya, untuk menjadi orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Allah membuat pelbagai perkara yang kita tidak tahu. Sama juga pada zaman ini Allah sedang menyusun. Yang penting kita sentiasa jangan syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, committed dengan wahyu. Ayat 43, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Jadi oleh kerana ayat dia panjang, Ustaz, saya bacalah. Ya, silakan. Ayat dia panjang, kita terus baca, tuan-tuan dan puan-puan, ayat ke-43 dengan bacaan kita cuba jaharkah, murattal jaharkah, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala al-maliku inni ara سبع بقرات سمان إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات
وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون صدق الله العظيم. Dan raja berkata kepada para pembesar kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor lembu betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai pembesar-pembesar, ya ayyuhal mala aftuni, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkan mimpi. Liru'ya ta'burun, kita bertemu dengan perkataan aftuni, ya, beri cuba jelaskan benda yang kompleks ini. Liru'ya ta'burun, sila takbir, sila beri tafsir kepada mimpi ini, ya. Jadi mimpinya apa? Ada lembu, ada 7 ya yang gemuk makan yang kurus, kemudian ada tangkai yang hijau, ada tangkai yang kering. Dia berjumpa dengan al-malak, orang-orang di kalangan pembesar-pembesar pada waktu ini. Malak ini jenis orang yang banyaknya yes man. Jadi bila yes man, bila tanya kamu boleh tafsirkan? Yes. Kan? Ada kepakaran? Yes. Kan? Walaupun kadang-kadang tak pakar pun. Betul. Jadi macam mana mereka mentafsirkan mimpi ini, Ustaz, ya? Adakah mereka dapat mentafsirkan mimpi ini dengan tepat, ya? Adakah mereka ni yes man tapi rupa-rupanya hasilnya entah ke mana? Jawapannya apa, tuan-tuan? Kita nantikan esok hari. Esok hari kita boleh baca, tuan-tuan boleh baca, kan? Jawapan dah ada. Tetapi bahagian inilah sebenarnya nak menceritakan bahawa kadang-kadang orang yang berada di sekitar pemerintah, kadang-kadang dia bukan buat kerja sangat pun. Kalau buat kerja, alhamdulillah. Tetapi dalam kes zaman ini diceritakan bahawa dia ni yes man. Yes, boleh kan, walaupun sebenarnya dia tak boleh. Pasal kalau cakap tak boleh, nampak sangat apa kau ni ambil gaji tapi tak boleh, jadi dia yes, ya, walaupun tidak dapat beri yang terbaik. Jadi ini pelajaran yang penting agar apabila seseorang, ya, ada di kalangan tuan-tuan menjadi orang-orang yang di sekitar pemimpin, ada masa kena cakap yes, ada kala kita kena memberitahu no kerana ia membahayakan ataupun sesuatu maklumat yang tidak tepat dalam kehidupan. Ya, kita berada pada resolusi kita ingin perhatikan pada halaman ini 240, iaitu yang pertama, kita tetap berdakwah sebagaimana Nabi Yusuf, ya, berdakwah kepada Allah SWT dalam segenap masa walaupun dalam keadaan lockdown, berada dalam penjara dalam keadaan PKP kita ini. Yang pertama. Yang kedua, usahakan untuk menyebarkan syiar dan pemahaman ketauhidan yang sebenar, ya, jangan syirikkan Allah SWT dan ianya perlu disampaikan dengan jelas. Dan yang ketiga, gunakan potensi yang ada untuk orang fokus kepada Allah, bukan kepada diri ataupun kepada kumpulan sendiri. Membawa kita kepada doa kita bersama, Ustaz, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita agar menjadi orang-orang yang dapat mencontohi Nabi Yusuf, tetap berdakwah, membawakan ketauhidan di mana saja. Inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Dalam keadaan kepayahan, kita masih lagi ingin memberikan sumbangan, kita nak memberikan dakwah dan juga mengajak manusia ke arah kebaikan, kebenaran. Moga-moga Allah kumpulkan kita semua bersama dengan Nabi Yusuf, bersama keluarga kita di akhirat nanti, insya-Allah. Kita bertemu lagi dalam siri ulangan kita pada malam ini pada esok pagi. Jangan lupa tuan-tuan untuk menjaga keselamatan, kesihatan, untuk mendapatkan vaksin, dan terus kita berdoa pada Allah SWT. Allah jaga, Allah pimpin kita, beri hidayah sepanjang masa. Bertemu lagi My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.